menyesal, sakit hati, dendam, marah, benci orang. Siapa ada rasa sakit hati dengan orang? Okey, saya nak seorang naik atas. Saya jadi buat demo kuasa minda. Silakan. Okey, next slide. Next slide please. Okey, saya nak tunjuk kuasa minda. Kita dah tengok tadi. Okay, nama apa saya? Nama apa? Nur Samania. Nur Samania. Daripada mana? Berasal daripada Kuantan. Kuantan. Okey, siapa tengok dari rancangan Mata ke Hati? Oh, semua dah tengok, dah tahu. Peminat? Okey, bagus. Okey, saya nak tunjukkan bagaimana pemikiran mempengaruhi fizikal kita. Okey? Mungkin Dr. Asri tak nak tengok kan ya? So, sudilah tengok saya punya Dr. Asri. Okey, tengok tangan macam ni saya. Okey, you stand here. Okey, put like this. Okey, cara buat ni, you okay do yourself balik nanti ya. Mata pandang lantai, but your chin is parallel to the floor. Tengok. Okey. Okay, nama apa? So first, saya testing baseline dia. 1, 2, 3, lawan. Lawan saya. Saya turun bawah, sama dengan naik atas. 1, 2, 3, lawan. Okey. Oh, tak senaman saya senaman. Okey, sekarang nama apa saya? Cakap nama saya. My name is Nur Samania. Lawan saya 1, 2, 3. Lawan. Okey. Now, kata nama saya Muhaya. Cakap, nama saya Muhaya. Nama saya Muhaya. Lawan. Why so weak lawan? Nama saya Muhaya. Nama saya Muhaya. Lawan. Kenapa dia lemah? Pasal siapa ganggu yang akan nama Muhaya jadi lemah. Okay? Because the first one dia cakap betul, second one dia bohong. Pasal apa? Bila kita buat sesuatu against our fitrah, fitrah kita masa baby ada tak? Baby suka bohong. Baby suka bersih. Tetapi bila kita bohong, kita buat something negatif, maka kita jadi lemah. Okay? Baik, ada tak sama yang marah dengan orang? Sakit hati jakin kawan geramnya? Ada tak? Sakit hati sikit lah, kecil hati sikit ada. Kadang, okey, cuba ingat orang tu Cuba rasa marah. Ada marah? Ada marah? Ada orang nak marah tak? Dalam ni tak ada pula. Okey, ada tak masa mental, masa orang yang rasa kecil hati dengan dia? Ada tak? Tak ada. Okey, cuba ingat orang tu. Dia rasa kecil hatinya, sakit hati lah. How could you do this to me? So terrible lah. How can? Okey, fikirlah dia. 1, 2, 3, lawan. Ya Allah. What happened? No weakness. Lawan 1, 2, 3. Very weak kan? Okay, think of the person, forgive him. Maafkan dia. Saya maafkan anda. Saya faham memang awak baik. Saya sayang awak. Saya maafkan. Boleh? Lawan 1, 2, 3. You see, when she forgive, she becomes strong. Kenapa? Okay, convince. So, bila kita maafkan orang, kita akan jadi kuat. So, macam mana otot kita kuat, imun sistem akan kuat, otot usus akan kuat, semua akan kuat. Otot jantung pun akan kuat. Okay, so positive psychology, positive physiology, how your body works. Okay, sekarang saya nak you all semua cakap apa pelajaran yang susah nak buat. Apa dia? Usul fiqh susah cakap. Usul fiqh susah cakap. Lawan. Usul fiqh susah lawan. So weak. Okay, apa pelajaran senang? Cakaplah, family law senang saja. Senang cakap. Lawan. You see? Oh, kuatnya. You see, bila kata susah jadi weak, bila kata senang jadi kuat. So, siapa nak kata susah pelajaran sekarang? Tak ada lah, bagus. Okey, apa yang Samania tak boleh buat? Pandai menari? Sikit. Apa yang tak pandai? Masak? Apa yang tak pandai ni? Berenang? Okey, saya tak pandai berenang. Saya tak boleh berenang cakap. Lawan? So weak. Apa yang pandai? Pidato. Saya pandai pidato. Saya boleh pidato. Saya pandai pidato. Lawan. Okay, she becomes strong. Bila kita boleh, pandai, sekarang usul fiqh payah
kata usul fiqh senang, saya boleh buat usul fiqh. Saya boleh buat. Saya boleh buat usul fiqh. Lawan. Oi. See, she becomes strong. Subjek yang sama, perkataan berbeza dan emosi berbeza. So, siapa nak kata pelajaran susah? Okay, so lepas ni no more susah. Okay, sekarang most important. Pusing belakang, pusing sana. Okay, all of you look at me here. Video, tolong ambil muka saya sekarang. I'm going to say something. Okay, please look at her with emotion of. Okay, dapat? Dia tak tahu kan? Okay, throw the emotion now. Okay, pusing. Throw the emotion, all of you throw the emotion to tenang. Buat macam ni. Tengok depan. Biasa. Lawan. 1, 2, 3. Very strong. Okay, now throw the opposite. Terbalik daripada emosi yang tadi. Boleh? Semua orang ready? Throw now. 3 saat tu. Tengok depan. Lawan. 1, 2, 3. Macam mana emosi orang luar kita, orang keliling kita mempengaruhi kita punya kekuatan kinesiologi. So penting tak kita punya emosi mempengaruhi orang? So sebagai pelajar, sebagai ibu, sebagai apa pun, kita nak negatif ke positif? Nak tengok orang menyampah ke sayang? Tengok pensyarah sayang ke? Baik. Pensyarah tengok student marah ke? Tak suka. Okey, so lepas ni kuis semua pelajar akan skor. Pasal apa? Tak ada negativity. Semua boleh, semua mudah, semua senang. Okay, one more, last one. Di mana ada tak perasaan itu happy sangat. Oh, itu very happy moment. Okay, of course, ya. Yeah. Lawan, 1, 2, 3. Oh, the stronger so far. Tengok saya. Stronger than the baseline. Okay, now go into set menyesal moment. Menyesalnya saya. Go into the set moment. Boleh? Lawan. 1, 2, 3. No. So ada orang nak sedih sini? Kenapa nak sedih? Who choose your emotion? Sebab itu saya tak tengok sangat berita-berita yang susah hati. Saya tengok berita negatif pun saya tukar channel Asian Food, cara masak best. Travel. Why? Otak kita ni, minda kita macam garden. Apa you fikir, you are planting seeds of greatness or toxin. So manusia ni ada manusia toksin, manusia bernutritious. So kalau kawan negatif pun farakah tak usah kawan dia. Siapa yang kita kawan mengumpat aja, apa kita buat? Tukar channel. Tukar channel. Kata orang, tukar channel. Stop. Stop all this. Okay? Thank you sayang. Thank you. Thank you. So I think I've got my 15 minutes. Saya have more slide. This slide ni saya akan beri pada you can just, I forgot apa saya tunjuk lah. I think that is fantastic. Saya tinggal tulis. So saya minta maaf kalau saya kata ini Cik Aki siapa-siapa, tapi saya harap daripada sanubari saya, really saya nak you all semua gunakan kuasa minda yang positif, di mana kita tahu pemikiran membentuk emosi, emosi membentuk perkataan dan sikap dan perbuatan. Kalau kita buat baik, dapat tidak balas baik. Okay, so semua orang buat tangan macam ni, belah kiri, put on your left. Dunia dalaman saya mempengaruhi dunia luaran saya. Tangan sini. Saya seorang beriman dan bertakwa. Okay. Every time nak exam, nak apa, put this. Because dunia dalaman kita, dunia luar kita cermin daripada dunia dalaman kita. So kalau kita jumpa orang jahat sana, maknanya apa? Kalau kita orang baik ke, maknanya apa? Kalau dapat suami baik, maknanya apa? Dapat isteri baik, maknanya apa? Itu saya punya observation. So please, kalau kita ada pokok buah, buah tu busuk, kita tak betulkan buah tu, kita betulkan akarnya. So kalau dunia luaran kita, hasil kehidupan kita, kesihatan, kebahagiaan, kekayaan kita tak bagus, jangan salahkan orang, tapi ambil tanggungjawab dan ubah diri kita, ubah pemikiran kita, insya-Allah kehidupan kita berubah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan Sri, kita ada lebih kurang dalam masa 15 minit lagi. Belum tamat lagi. Nak dengar lagi? Ya. Tak puas tadi. Okey.
Thank you very much. Ayah, ya Allah, seronoknya. Beruntunglah kita sekiranya kita menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa dan sangat positif dalam ini, insya-Allah. Amin. Doakan kita semua. Okey, mahasiswa-mahasiswi yang saya sayangi sekalian, dengan masa yang singkat ni saya akan berketat-ketat soalan nak tanya sebenarnya. Tapi rasanya eloklah Dr. Azri sendiri memberi satu konklusi mengenai perspektif kepimpinan wanita dalam Islam ini, bagaimana relevannya, dan cuba kita tengok konteks di dalam Malaysia pula, adat-adat Melayu mungkin, tadi cakap pasal adat Arab yang mungkin mengekang seorang wanita itu daripada menggelar dirinya seorang pemimpin. Apa dia? Dan cuba kita harungi segala obstacle ini untuk menggelar seorang pemimpin yang hebat, bermula daripada rumah dengan positivity. Mungkin Dr. Azri berikan satu konklusi hari ini. Terima kasih Puan Wardina. Kita kembali kepada tentang kepimpinan ini. Saya ingin tadi saya ada sebut tentang adat negeri atau persekitaran mempengaruhi cara fikir hatta di kalangan sarjana atau ilmuwan Islam itu sendiri. Umpamanya dalam masyarakat padang pasir yang terdedah wanita, dia terdedah kepada banyak bahaya. Maka kita lihat kadang-kadang ulama-ulamanya mengeluarkan fatwa-fatwa yang kadang-kadang mungkin agak ketat. Dan kita baca ada sekarang debate di Arab Saudi, wanita Arab Saudi menuntut untuk mereka boleh memandu kereta, kerana di Arab Saudi diharamkan untuk wanita memandu kereta. Saya percaya kebanyakan wanita di Malaysia ni boleh memandu. Dan negara kita dia ada lain sikit. Wanita Melayu dulu daripada awal dia turun ke bendar, dia pergi, dia sawah, dia apa. Kita dah sekitar, jadi fatwa-fatwa kita, walaupun apabila awal kemasukan bahan-bahan Arab itu ada sedikit ketat, tetapi dari segi praktiknya tidak. Maka kita lihat wanita di Malaysia adalah antara wanita yang beruntunglah. Walaupun kita ada Kementerian Wanita, tadi Datuk Seri Syarizat kata nampaknya lelaki ada mundur sikit belakangan ni, kerana mungkin kerajaan tak buat Kementerian Lelaki. Saya ingat, jadi patutnya kerajaan ada Kementerian Lelaki lah, kita dah ada Kementerian Wanita. Tapi yang pentingnya ialah wanita di Malaysia telah pergi ke depan. Kita tengok sekarang kalau kita negeri-negeri Arab yang mula nak maju, kita pergi ke airport dia, kita tengok mula di kaunter dia, perempuan sudah jaga. Dahulu mereka tak boleh. Di Arab Saudi itu utama sekali. Wanita tak boleh pun jadi penjaga kedai pun. Mereka tak boleh jadi penjaga kedai. Apa yang Islam mahu daripada kepimpinan bukan soal gender. Apa yang Islam mahu dalam kepimpinan ialah soal kemampuan memimpin. Leadership itu. Dan leadership dalam Islam ini dua perkara yang selalu saya sebut, dua perkara asas. Dia bagi al-quwwah dan al-aman, iaitu kemampuan dan amanah. Al-Quran menyebut innama khaira man istajarta al-qawiyul amin. Sesungguhnya yang terbaik untuk kau ambil ia bertugas ialah orang itu kuat dan amanah. Kuat mewakili kemampuan dia untuk menjalankan tugas. Dan ini kata sarjana-sarjana Islam, ia merujuk kepada apa bidang yang dia nak buat. Kalau dia di medan perang, saya fikir tentulah wanita mungkin kurang sesuai. Wanita tak boleh kata dalam semua bidang sesuai, kan Tuan Sri? Saya ingat tak perlu wanita menuntut untuk jadi jeneral perang kat Malaysia ni. Ya. Untuk memenuhi kuota itu bidang orang lelaki yang mana kekuatannya, dan Islam memang tak suka wanita terlibat dalam peperangan. Maka yang bari hadi an tuqtal, kata Nabi. Bila Nabi tengok wanita mati dalam peperangan, walaupun dia musyrikah, dia bukan muslim, Nabi kata tak patut dia dibunuh. Islam tak nak wanita involved dalam benda-benda yang macam ni. Tapi dalam bidang apa? Ketenteraan, kita perlu siapa? Kita perlu orang yang tangkas dalam bidang tangkas sebagai seorang tentera, tangkas dalam pertempuran. Dan Islam kata bukan saja tangkas, amanah, mesti dia itu ada ketakwaan dia. Dan ini sahaja dua kriteria yang penting dalam memilih manusia untuk apa-apa jawatan dalam Islam yang disebut oleh sarjana-sarjana yang siasat syariah atau sarjana politik Islam. Seorang yang nak memimpin mesti ada kemampuan dan mesti ada amanah.
dalam negara kita ataupun negara mana-mana saja yang banyak orang tumpukan soal kemampuan, sijil awak apa, bila nak datang pengalaman awak apa, itu kemampuan. Dan kita tak pernah bertanya tentang amanah, ataupun kita jarang, melainkan tidak ada rekod lah. Tapi kita mungkin dahulu bila orang nak menuntut ilmu dalam bidang hadis khususnya, dia akan mengambil apa komentar orang-orang baik di tempat dia, supaya dia dapat mengambil jawatan itu. Apa kata orang-orang baik misalnya. Sebab tu barangkali penting untuk, kalau saya buat satu contoh dulu, saya kata kalau dia Muslim, kadang-kadang solat itu penting. Kadang-kadang solat itu kadang-kadang solat itu penting, terutama dia berjamaah. Maka kalau tu imam tempat dia kata dia memang ahli jamaah, kelihatan selalu di masjid, kita patut jadikan itu juga salah satu penimbang dalam memilih dan memberikan jawatan umpamanya. Karena kita selalu melihat pada sudut kuah, kemampuan, dan kita tidak melihat di sudut amanah. Sedangkan Quran menekankan dua-duanya. Dan kita akan lihat dalam jawatan. Ini saya nak bincang, siapa nak pegang jawatan ni kan? Dalam jawatan, tak betul kalau kita wanita, saya menuntut wanita menjadi pemimpin. Saya ingat itu salah konsepnya. Saya menuntut lelaki menjadi pemimpin, itu salah. Saya menuntut orang yang berkualiti untuk menjadi pemimpin. Siapa yang berkualiti itu ialah orang yang memenuhi dua ciri-ciri. Kita ada pemimpin kalau dia amanah tapi tak ada kemampuan, rosak juga negara, dia tak ngerti urus. Tapi kalau dia ada kemampuan, dia tidak ada amanah, akan rosak negara ini kerana dia akan menipu rakyat. Dan ini adalah perkara yang penting yang kita mesti persoalkan, kita mesti tekankan. Persoalannya bukan memperjuangkan wanita menjadi pemimpin. Persoalannya ialah memperjuangkan orang yang layak untuk memimpin. Jika yang layak itu wanita, berikan. Jika yang layak itu lelaki, berikan. Dan inilah perkara yang saya rasa kita patut buat dalam negara kita ini. Dan saya rasa kursi tadi 5 minit, saya nak sebut, dan saya datang ke sini ni ramai pelajar-pelajar yang sedikit sebanyak ambil bidang agama. Sikit saya nak sebut benda yang penting untuk orang belajar agama ini ialah memastikan umat ini hidup. Saya bila bercakap pada student, selalu saya mengulang perkara yang sama. Saya mengulang kata-kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Apabila dia mendengar berita, apabila berlaku peristiwa murtad, ramai orang keluar daripada agama. Dan Abu Bakar ketika itu mengambil tanggungjawab sebagai khalifah. Dan Abu Bakar menyebut suatu kata-kata yang patut kita semua ingat bagi orang yang mempelajari agama ini, iaitu ayat suddinu wa ana hayy. Adakah agama menjadi lemah sedangkan aku masih hidup? Maksudnya selagi aku hidup, berpatah arang, bertongkat rotan, apa saja istilahnya, membujur lalu dan melintang patah, aku akan pastikan agama hidup. Itu saja yang membolehkan tokoh-tokoh ilmuwan agama merentasi sempadan segala cabaran, menghadapi segala ujian, membayar segala harga dalam proses membangunkan pemikiran umat. Inilah tanggungjawab dan rosaknya kita ini apabila kita jadikan mempelajari agama dan perkara yang berkaitan dengan agama untuk mencari haluan dunia. Apabila seseorang mempelajari agama untuk mendaulatkan Allah dan mendaulatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendaulatkan ajaran Islam, mengangkat tinggi qala Allah dan qala Rasulullah, maka dia akan mempertaruhkan apa yang ada dalam hidupnya demi Allah dan Rasulnya. Hidup ini adalah luas walaupun orang melihatnya sempit. Itulah misi Islam. Ketika Rib'i bin Amir hadir di hadapan Panglima Tentera Parsi, apabila Panglima Tentera Parsi tanya, apa kamu orang Arab yang miskin ini datang, yang hanya mengikat kepala dengan tali, yang bajunya compang-camping? Rib'i memberikan satu jawapan kepada keseluruhan dakwah Islam ini. Nahnu qaumun Allahu ta'athana linukhrija man syaa min ibadatil ibad ila ibadatillah wahda, min jawril adyan ila adlil Islam, wa min dhiqid dunya ila si'atid dunya wal akhirah. Allah lah yang telah menghantarkan untuk kami mengeluarkan sesiapa yang Allah kehendaki di kalangan hamba-hambanya, daripada mengabdikan diri sesama hamba kepada mengabdikan diri hanya kepada Allah, daripada kekejaman agama-agama kepada keadilan Islam,
daripada dunia yang sempit kepada keluasan dunia dan akhirat. Inilah Islam, inilah dakwah Islam yang mengeluarkan manusia daripada suasana yang tidak adil, sama ada ketidakadilan bangsa ataupun gender, sama ada ketidakadilan keturunan ataupun puak, kepada keadilan Islam. Inilah Islam yang mengeluarkan manusia daripada kehidupan yang sempit, yang hanya berfikir kepada berapa ceruk rantau kehidupan ini saja, tetapi melintasi pandangannya sehingga sampai ke dataran akhirat dan syurga Allah yang maha luas. Mudah-mudahan Allah manfaatkan perjumpaan pada hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik yang dikasihi sekalian, kita buka cuma 2 soalan saja sebab itu saja masa yang kita ada. Jadi kepada ada sesiapa yang ada soalan yang kalau tak tanya tak boleh tidur tu, dengan pantas beradalah di hadapan ibu untuk bertanya. Jarang-jarang dapat peluang macam ni, jadi pergunakanlah sebaiknya dengan soalan-soalan yang insya-Allah benar saya dapat sama-sama kita manfaatkan. Okey? 1 minit dari sekarang. Silakan. Orang ni kan kalau suruh minta soalan memang malunya ya Allah ke depan. Macam mana nak jadi bangsa yang berfikir kalau kita tak bertanya? Jom, cepat beranikan diri tanya soalan. 2 sahaja. Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada panel-panel yang sudah hadir pada kuis pada hari ini, saya Yusrini Ayu, dikenali sebagai Rini dari Fakulti Bahasa Inggeris. Di sini sebenarnya saya ingin juga mewakili seluruh pihak kuis untuk mengucap terima kasih kerana sudi hadir dan berkongsi ilmu. Dan saya dapat rasakan bahawa ilmu ini sangat bernas yang kami akan guna pakai sehingga ke akhir hayat kami. Dan ingin juga kami meminta halalkanlah ilmu itu hingga akhir hayat kami dan jadikanlah dan sudikanlah jadikan anda semua sebagai mentor kami. Dan soalan saya di sini ialah, apabila kita bersikap terlampau positif atau kita memberi sinar positif kepada sekian alam, dunia, kawan-kawan, keluarga, ada yang mencemik, ada yang mengatakan kita gila. Dan ini sendiri saya alami pengalaman saya sendiri. Maka saya meminta Profesor Muhayya untuk menjawab soalan saya. Okey, Prof, kita ambil satu lagi.